Halo guys, kembali lagi bersama channel Tim Gamer. Kita akan bersambung cerita hari lepas lah. Kita akan ke ceritanya sekarang. Dah settle semua kan? Jom keluar ajak Adi. Rupanya dia yang mengetuk cermin untuk menarik perhatian rakan-rakannya. Adi meletakkan alat sukan yang terakhir di atas rak lalu bergegas keluar dari store sukan. Tindakan Adi diikuti oleh Aslan dan Ahmeng. Ketiga-tiganya sudah berada di luar sambil memandang resah ke arah Lukman. Luk, dah lewat nih, jom balik, panggil Aslan. Tidak lama lagi akan masuknya waktu maghrib, waktu yang paling berbahaya untuk berada di kawasan store itu. Lukman memberi isyarat tangan tunggu sekejap ke arah rakan-rakannya karena masih belum selesai menyusun alat-alatan sukan Aslan. Adi dan Ahmeng kelihatan sudah tidak keruan di luar masing-masing, merungut dan mundar-mandir di hadapan pintu store sukan itu. Lambat pula si Lukman ini buat kerja. Esok-esoklah sambung susun bulu tangkis tu. Dah nak maghrib ni, desak Adi. Dia memandang ke kiri dan kanan, merinding kerana masih berada di situ. Sedangkan hari sudah semakin lewat. Masuklah. Tiga remaja itu mengetap bibir. Alahai Lukman, kan aku dah cakap esok-esok saja sambung, kita orang dah nak gerak ni, kau suruh kita orang masuk pula. Adi membebel. Bila masa aku suruh kau orang masuk, soal Lukman dengan kening berkerut. Dari tadi dia tidak bercakap apa-apa. Dia baru selesai meletakkan alatan sukan yang terakhir di atas rak besi di sebelah kanannya. Luk, cepat, Ahmeng mendesak. Dia sudah memegang daun pintu menandakan mereka sudah bersedia mahu mengunci store sukan itu. Memang salah, itu bukan suara Lukman yang menyuruh mereka masuk sebentar tadi. Lukman mengatur langkah keluar dari store itu dan menyertai yang lain di luar. Ahmeng pantas menutup pintu dan ia dikunci oleh Aslan. Mereka segera menjauhi store sukan dan bergegas pulang ke asrama. 5 minit selepas mereka memasuki kawasan asrama, akan maghrib lantang berkumandang dari masjid yang berdekatan. Bertambahlah rasa pelik Lukman dengan kelakuan rakan-rakannya itu. Dia menunggu mereka menceritakan segala-galanya. Pasti ada sebab mengapa mereka takut untuk berada di kawasan store sukan sekolah pada lewat petang. Malah mereka juga tidak mahu ke situ tanpa ditemani oleh rakan-rakan yang lain. Seusai solat, Lukman duduk di birai katil Aslan yang hanya terletak di sebelah katilnya. Ketika itu Aslan sedang berbaring malas di atas katil. Kenapa kau takut sangat dengan store tu? Aslan membakukan pandangannya ke muka Lukman. Buat beberapa saat. Lepas isyak nanti kita ke bilik studi. Kita orang akan ceritakan semuanya kepada kau, Aslan berkata sambil mengukir senyuman pahit. Lukman hanya menurut. Dia kembali ke katilnya dan duduk termenung menunggu waktu isyak tiba. Dia tidak sabar mahu mendengar cerita-cerita yang bakal keluar dari mulut mereka. Jam di dinding dilirik. Entah mengapa masa yang berlalu terasa begitu lambat. Mereka ke bilik studi seperti yang dijanjikan Aslan. Kebetulan pula bilik itu lenggang tanpa ada pelajaran lain. Ketika itu cuma beberapa minit sebelum pukul 9 cun.
malam mereka mengambil tempat di sebuah meja yang terletak berdekatan dengan tingkap angin malam kuat sekali mencium kulit muka 4 sekawan itu. Kau nak tahu kenapa kita orang tak suka duduk di stor sukan lewat-lewat petang kan? Ahmed memulakan bicara. Luqman mengangguk. Kau orang nak aku cerita ke mana-mana? Ahmed menyoal Aslan dan Adi. Ceritalah, suruh Adi dan Aslan sambil merapatkan tubuh mereka ke meja. Perasaan seram sejuk mula menyerang seluruh urat saraf mereka. Kabarnya ada kejadian bunuh diri di bilik stor sukan tu. Cerita Ahmed sambil mengerling kepada Aslan dan Adi. Berdiri habis bulu roma dua remaja itu, seolah-olah ada jembalang yang sedang mengintai mereka dari celahan cermin tingkap yang bertutup kemas. Sesekali mereka menoleh dan merenung ke situ. Bila tanya Luqman penuh minat. Setahun yang lepas, balas Ahmed. Kau orang pernah jumpa dengan benda tu sendiri? Pandangan Ahmed dan Aslan segera beralih kepada Adi. Remaja lelaki itu tersengis seperti kerang busuk. Ada sebab kenapa Ahmed dan Aslan sering mengusiknya dengan awet berkain putih. Aku pernah nampak perempuan berkain putih di dalam stor sukan bulan lepas. Adi bercerita. Dia menggosok-gosok lengan yang sudah meremang. Hantu tu datang nak dating dengan kau. Kau tu yang takut sangat. Aslan mengusik. Ahmed pula menutup mulut menahan tawa. Caburnya mulut kau ye Lan. Agak-agak teringin nak tak makan selipar saiz kaki aku, kata-kata Adi membuatkan Ahmed dan Aslan ketawa berdekah-dekah. Luqman hanya tersengih. Boleh tahan nakal juga perangai kawan-kawan barunya ini. Sudah merah padam muka Adi karena diusik dua rakannya itu. Buat apa makan selipar kau? Baik aku makan nasi. Aslan memulangkan paku buah keras. Adi mencebit. Kau orang tahu kenapa orang tu bunuh diri? Pertanyaan Luqman otomatis menghentikan sesi usik-mengusik antara Aslan dan Adi. Ada kisah yang belum habis diceritakan lagi. Dengar cerita yang student perempuan tu tak tahan kena bully. Dia dulu ahli kelab sukan orang jumpa mayat. Dia pun dalam stor sukan. Ahmed menyambung cerita yang tergendala sebentar tadi. Bukan aku dengan orang yang nampak dia duduk susun barang dalam stor sukan. Lepas sehari dia meninggal. Soal Adi. Kalau tak silap aku, masa tu sebelum orang jumpa mayat dia di dalam stor sukan, masa orang tu masuk stor sukan, dia terjumpa mayat di bawah kain putih terang. Ahmed secara terperinci. Adi dengan Aslan mengangguk-angguk. Bunuh diri kena bunuh. Luqman berasa sedikit was-was dengar cerita yang dia bunuh diri. Aslan berkata sebagai menjawab pertanyaan Luqman, tapi siapa yang tutup dia dengan kain putih kalau dia bunuh diri? Soalan Luqman sedikit membingungkan mereka. Betul juga, namun Adi mengatakan yang berkemungkinan mangsa menutupi dirinya selepas mengelar pergelangan tangan. Luqman hanya mengangguk walaupun hatinya masih mendabarkan jawaban yang jelas. Bulu roma mereka berdiri serentak. Suasana bertukar hening sehening-heningnya.
Perbualan juga berhenti dengan serta-merta. Balik bilik, tak sedap pula hati aku ni ajak Adi. Matanya sering merenung ke tingkap dia yang sudah bangkit dari duduk, terkejut apabila Aslan tiba-tiba memegang lengannya. Aslan meletakkan jari telunjuk ke bibir. Kau orang dengar tak? Soalnya dengan suara berbisik. Dia memandang ke pintu yang bertutup. Dengar apa? Ahmeng dan Adi mula tidak sedap hati. Hisi serial. Kejap, ujar Aslan seraya bangun dan berjalan mendekati pintu. Dia mengintai di balik pintu dan cepat-cepat kembali kepada kawan-kawannya. Cemas, semacam mukanya macam ada orang ketuk pintu tadi. Tak ada siapa pun di luar tu. Betul lah orang kata cerita pasal dia je, mesti dia munculkan diri sampu. Ahmeng dia mula terasa meramang satu badan. Lukman memandang pintu yang tidak berkunci. Cerita tentang gadis bunuh diri setahun yang lepas belum selesai, tetapi konsentrasi mereka bagaikan terganggu oleh sesuatu. Dia masih belum puas. Dia mahu mengetahui kisah gadis malang itu dengan lebih rinci. Apa jadi kepada orang-orang buli mangsa tu? Lukman menyoal dan tidak berganjak dari tempat duduknya. Wajahnya serius kerana mahukan jawapan. Aku tak tahu cerita ni sahih atau tak, tapi daripada apa yang aku dengar, salah seorang pembuli itu mati secara misteri. Lagi dua, aku tak pasti apa nasib dia. Orang kata Ahmeng sebagai menjawab tanyaan Lukman. Betul ke dia mati sebab kena ganggu dengan hantu bunuh diri itu? Tanya Adi. Aku pun tak tahu. Apa yang aku tahu, dia memang dah mati lepas mangsa bunuh diri kat stor sukan tu, jawab Ahmeng sambil memandang Adi. Lukman mengerut dahi. Semakin lama semakin menarik cerita-cerita yang dikongsikan oleh tiga remaja itu. Sebenarnya dia juga turut merasai keringinan yang luar biasa pada malam itu. Bilik belajar itu boleh tahan juga luasnya. Jika berseorangan pasti tidak mampu untuk lama-lama di situ. Weh, jomlah balik bilik. Meremang pula aku duduk di sini lama-lama. Aduh Adi, sambil menggosok lengan. Ahmeng dan